علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا جميعا في عبادك الصالحين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المتفوقين المنتصرين المقربين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Suratu An-Nisa ayat 8 hingga 10 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Alhamdulillah, dapat kita sama-sama membaca dan mendengar akan ayat yang ke-8 hingga 11 daripada Suratul Nisa. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita, menyaksi bacaan dan pendengaran kita, serta sentiasa menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih pada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu lalu dapat kita belajar akan ayat pusaka dalam bentuk umum, dia panggil للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Mula-mula Allah Ta'ala beri ayat mengenai dengan hak lelaki dan perempuan itu sama-sama berhak mendapat nasib daripada harta peninggalan dua ibu bapa dan waris-waris yang tidak didindingi oleh waris lain. Lepas pada tu, kerana sebelum pada ni orang lelaki sahaja yang berhak menerima pusaka dalam adat istiadat orang Arab baik, orang bukan Arab baik, sebagai satu sistem yang zalim, yang menzalimi orang yang dapat mudarat daripada kezaliman ini ialah orang perempuan. Tetapi bila orang perempuan tak senang, orang lelaki juga hidup tak senang. Itulah keadaan umat manusia sebelum Islam mari sebagai ajaran dari Allah untuk umat manusia daripada masa itu sehingga kepada kiamat dunia ni. Maka di celah-celah tu dia beri beberapa pesan pula kepada kita umat Islam sebelum daripada nak ceraikan atau huraikan pusaka secara satu persatu pada ayat 11 hingga 12. Dia royak dulu dalam ayat yang ke-8, 9, 10 mengenai beberapa hal yang sakut dengan saka supaya kita dapat faham dan menjalankan hidup dengan baik, baik kepada kita, baik kepada anak cucu kita. Lalu tu dia kata, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, dan apabila telah datang kepada majlis pembahagian pusaka oleh waris-waris yang tak boleh makan saka, dan anak-anak yatim yang duk tengok kita duk bagi saka, dia tak ada duit, pak tak ada, dan orang-orang miskin yang juga sama keadaan dengan orang-orang sebelumnya dari segi tak ada duit dan duk nampak kita duk bagi saka, orang ni ambil duit, orang ni hak ni terima, hak ni beri. Buat dia, kalau kita kecek bahasa kampung kata duk titik alio lah, tengok tu ingin nak dapat gatik.
Ini adalah satu gambaran masyarakat dalam Islam. Noya Islam ni mementingkan masalah peduli kepada masyarakat kesampingan. Walaupun learning ni duk bagi sako, hak sako dengan waris si mati hak boleh makan sako. Tapi kadang-kadang waris hak tak boleh makan pun mari juga. Nanti duk bagi barang-barang ayat itik lembu khubah dapat umuh demo masyarakat mari duk ramah duk hurung. Noyak katanya cara bagi saka ni boleh bagi secara terang-terang gitu dapat umuh ramah-ramah pun tak ada gapo juga. Kerana itu adalah lebih mendatangkan penjelasan, tak ada kena duk bagi senyap-senyap. Dan pula masyarakat ni dia tak selamat daripada ada seumur orang yatim, miskin, waris-waris ni ya tak selamat. Ya kena ada benda lah ni. Dalam satu keluarga tu mana-mana sabalah ni ya kena ada lah dalam waktu bagi saka tu. Bagi saka ni benda yang pesen beri dan menerima. Jadi dia tak boleh kalau turut dalam peraturan ayat 11-12 tak ada dalam kumpulan ayat 11-12 ayat bagi saka. Dia tak ada ulul qurba, dia tak ada ulul qurba, hak pesen mahjub dia panggil. Hak pesen terdinding oleh waris yang lebih dekat daripada si mati, maka waris jauh ni tak boleh saka. Allah Ta'ala suruh balah mana bila puak ni mari juga farzuquhum minhu, maka hendaklah kamu beri rezeki kepada mereka itu daripada harta saka saat ni. Boleh tak apa, terutama kalau tak ada anak yatim. Kalau ada anak yatim, di situ ada beberapa khilaf ulama kata kalau ada anak yatim kena masuk dalam hak kedua, waqulu lahum qawlan ma'rufa. Dan kata olehmu bagi kepada mereka itu, kepada orang yang tak boleh makan saka, waris-waris, orang miskin, anak yatim itu, akan perkataan yang baik. Misalnya, tak boleh demo anak yatim dah, payah anak yatim nanti besar dulu, kita minta dia dah, kecap molek-molek. Dapat nak pergi ganggu tak boleh harta anak yatim. Dia nak uji kebenaran, dia tak ada mayit lagi. Ya lalu tak pandai nak kecek apa lagi. Ataupun harta tak ada anak yatim, tapi kita uji barang lalu ya. Barang sikit-sikit, bersih sakut dengan bagi tanah, nak bagi orang mana tanah. Sakut bagi pound riyal, nak bagilah mana pound riyal kepada orang tak ada makan saka. Tak ada pasal duit pitih. Kalau ada duit pitih sikit, misal lebih dari 20 kok seorang, 20 kok seorang. Ambil 20 kok seorang dia lah, kerana barang duit tak ada banyak sekali. Ada barang-barang pasal sakut dengan kereta, benda-benda akar dia panggil. Benda-benda pasal kebendaan tak ada sakut dengan duit. Ada rumah nak bagi orang, ada rumah. Tak boleh bagi rumah ke orang-orang tak boleh makan sakut. Jadi orang pesen tu kita kena masuk dalam arti kata waqulu lahum qawlan ma'rufa. Kecak molek dengan dia. Molek sungguh Islam ajan. Islam ni agama yang ambil hati hamba dia ni, sungguh-sungguh ambil hati manusia. Kalau tak boleh wayak molek. Nah, jangan biasa awak tak tahu kita mari duk telengok, gawah. Mari duk gawah tengok dia tu dah. Duk congok-congok nanti ingat tak ada duit sikit-sikit kita boleh. Bukan miskin. Patu puak ni hak jadi orang curi kalau kita awak tak kena kelagu dia, pergi curi barang kita pula. Pergi duk sambung kita, sakit hati. Nah, tak ada bagi keaguk sabuk makan, tak bagi lasang, tak boleh. Islam dia timbal semua hati. Jadi masyarakat nak jadi jahat tu tak boleh Islam. Dia belah habis. Setiap penjuru dia belah belakang, belah hati. Bila belah hati kat tak tu baik dia orang jahat dah. Oh, saya pergi sana boleh duit pacui bagi saka hak panguh tu. Jadi suka
pastilah klik dia tu sebab boleh agak 100 orang ke 50 orang ke. Nah, atau apa sahaja dengan sahabat dia pergi duk tengok betul lah nampak orang duk wipo masuk pergi duk pakai tengok puak dia. Budak-budak. Nah, begitulah. Lebih kurangnya Islam tu barang-barang orang panggil barang-barang luar ni, tapi ia tak terlupa Islam bila ia ajar cara hidup, ia tak terlupa. Barang kecil-kecil ni. Kita rasa tak nak ingat mana kebenaran ni. Nah, tapi Islam dia ingat. Islam dia tahu Allah Ta'ala Al-Alimul Hakim. Dia sedar dan khabar akan wakil hidup manusia katanya. Begitulah gambaran cara goleknya pembahagia. Zaman dulu khususnya tak ada mahkamah, tak ada tempat-tempat bilik tertentu. Bagi tengah pada atas semua orang gitu kadang-kadang dah dari itu. Jadi agama masyarakat terbuka, genah-genah, tak ada jadi masyarakat haiso tinggi-tinggi dah. Islam biasa-biasa, hak haiso gi dia tak lupa masyarakat umum yang keadaan biasa betul kapung-kapung gitu, dia tak lupa. Sebab itulah sampaikan hari ini pun zaman maju setara mana orang naik Apollo mana orang mesti tak ada situ. Naik atas tak ada situ. Nah, ulul qurba hat alim akasaka tak ada situ. La ilaha illallah. Itulah lebih kurangnya maksud. Nah, farzuquhum, naklah kamu tak ambil daripada harta anak yatim. Harta saka khususnya hak tak ada, hak anak-anak makan saka tu tak ada pihak yatim sore habuk dah, minta jinjam daripada dia tu email minta ke atau orang bagi tu minta kata nak ambil wih kadang maning boleh 400-500 kok bagi harta ada berjuta misal, maka tak ada apa. Bagi itu tu sebagai satu rahmat Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nak menggambarkan rahmat Islam. Ning kata manung Islam ni kod mai Islam, ayat ni ayat kod mai Islam. Nah, Islam tu mengatur balah tu. Apa dah tu? Dan ayat ni ulama sebahagian besar kata ayat ni masih muhkamah, masih tetap dipakai sampai hari ini. Walaupun ada sesetengah kata mansukhah, dinasahkan dengan ayat al-irsi, ayat warasah, iaitu ayat 11, 12 dan akhir suratul Nisa. Ya 3 ya, ayat kesaka dalam Quran semua. Nah, kitab faraid sebuah besar tu daripada 3 ayat ya. Bukan banyak dak. Nah. Tetapi sebenarnya muhkamah tetap dipakai sampai kepada hari ini. Nah, sebab itu supaya lembutnya hati, hartanya tak ada awak kena oleh orang-orang pokok-pokok saning, maka disuruhkan supaya bagi benda seperti itu kepada mereka itu. Dah itu. Ramai ulama-ulama tafsir dia kata ini merupakan haqqun wajibun ma tabat bihil anfus, dia panggil. Ialah hak habuai yang wajib kita kena buat tubik sebagai perkara yang boleh melembutkan hati dan menjadi ren hidup dalam sangkum. Hidup tu jadi harmonis. Bina masyarakat. Kita nak bina masyarakat ni, kita nak bina keluarga ni, kena ambil kira masyarakat ke sampingnya. Barulah keluarga kita bahagia boleh. Keluarga kita duk naik sambung demo, naik curi demo, balah mana nak dia dibina keluarga bahagia, tak boleh. Jadi orang golek, orang duk judi, orang duk nyamuk, orang duk curi ni, goleknya dia tu duit tak ada. Atau dia pakai duit tak erti, barihan duit tak pandai, duit ada 10 orang yang pakai tak cukup. Maka membawa kepada dia tu kena duk curi hak orang pula, duit cukup barang dia tu. 2 puak tu yang orang curi ni. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Lalu tu dia kata lagi satu masalah lagi, satu masalah hak saat ni, satu masalah ambil hati masyarakat umum supaya selamat keluarga kita. Kalau tak ambil hati tak selamat walau boleh duit banyak pun. Nampak dah tu.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ. Dan hendaklah takutlah oleh orang-orang kalau dia tu tinggal di belakang dia mati dia tu zurriyatan dhi'afa, akan zuriat yang dhaif yang khafu alaihim, yang mereka itu takut nak jadi puak dia tu rusak dan punah. Ini satu pihak pula. Saat ni satu pihak takut orang nu rusak, orang luar rusak. Ning takut orang dalam pula rusak, orang dalam keluarga ni. Masya Allah, comelnya. Saat ni suhui kat orang luar kata. Satu kumpulan lagi, mak pak besin tak ada peduli kat orang dalam sikit abuk. Harta dia tu kak. Pesan suruh bagi kat orang habis licin. Tak tinggal sikit abuk ke anak buah. Tu masuk ayat ni. Biasa berat ke hak luar dah. Hak saat ni bimel takut biasa duk kau nak boleh ke anak bini dia ya, tak saya boleh ke orang luar. Tak senang belaka, bagi tak senang. Hak ni berat orang luar dah. Wasiat ni harta dia tu wasiat belaka. Wasiat suwak sejik wang tu wak ning wi kau orang miskin, wi kau orang ni anak dia tak ada boleh makan sekut abuk. Tu dia. Sini masuk dalam arti kata lebih lagi kalau anak halal-halus dhaif miskin tak ada nak makan, naklah takut oleh orang-orang yang kalau tinggallah mereka itu tinggal lepas pada dia mati itu akan zuriat yang dhaif, khafu alaihim, yang mereka itu takut ke atas mereka itu. Khafu alaihim ni makna katanya takut dalam sudutnya jadi jahat puak-puak dia takut. Nah, tak boleh nak makan, puak dia panggil khafu alaihim. Takut ke atas mereka itu, takut beseng nak timur kefakiran, kepapaan, kesusahan dalam hidup tu makna khafu alaihim. Allah Ta'ala suruh takut situ. Wal yakhsha, takut orang nak mati. Jangan hidup besar banyak sangat. Jangan wasiat bagi kau orang banyak sangat harta tu. Tu. Sebab falyattaqullah, maka hendaklah mereka itu takut pada Allah. Dari segi nak anak kita hidup molek. Wal yaqulu, dan hendaklah mereka itu kata qaulan sadida, akan perkataan yang adil, yang betul. Dalam arti kata jangan siapa tak tinggal ke anak sikit abuk dia tak adil. Jadi berat kau orang luar banyak berdoa ke anak-anak ni tak ada uwi sikit abuk harta tu. Dan kecuali uwi dalam hidup dia kerja belaka dah, anak sedak duk belaka dah, tu lain lah pula. Ni masalah zurriyatan dhi'afa. Dhi'af ni makna dhaif lah. Tinggal anak-anak bela tak ada pandai cari makan lagi. Harta dia tu saya suruh wasiat waktu beli cinta, tak ada anak nak makan apa. Tu tengok subhanallah, Islam ni timai sungguh-sungguh. Bima takut salah kalau mai duk kata wai dua ayat belatu-latu yang memberi arti dua gambaran yang selalu berlaku dalam masyarakat. Ada berlakulah ni. Apa dah tu? La ilaha illallah. Ayat ni no ayat katanya suruh pesan jangan banyak. Suruh wasiat tu jangan banyak. Wasiat jangan lebih pada sulus. Wasiat ni kalau kita nak wasiat ke tidak wasiat, wasiat ni kita buat pinaikam. Mana kalau aku mati gak, naklah kamu waktu baik hartaku sebanyak sekian-sekian ke atau sebanyak jumlah begitu begini ke, ikutlah nak kata belah mana tu kepada bahagian tu bahagian ni. Kepada anak tu anak ni boleh juga. Kepada orang tak boleh makan saka apa boleh juga. Pada cucu-cucu misal, cucu tak boleh makan saka, ada anak dah. Suhui cucu ni, suhui cucu ni adik. Itu yang panggil wasiat. Wasiat iaitu kita pesan supaya berlaku lepas pada mati kita semenek, selalu dah. Baru kita nyawa habis, selalu berlaku. Jadi hak itu selalu dah. Kalau kita wasiat.
wasiat gi wi sejik ke, wi kepada hospital ke, wi kepada universiti ke, wi kepada gapo cucu-cucu hak tak boleh makan saka ke, bapak mati pak jadi hak dia, tak boleh fikir. Nah, hak tu kena belum bagi saka nak tubik. Waktu tubik belum bagi saka. Maksudnya wasiat suku tu. Nah, pada tu, tu dia. Wasiat ni senyata. Iaitu jangan lebih pada 1/3 harta kita. Kalau kita wasiat harta kita adalah 100,000, kita mati, wasiat boleh 30,000 boleh. Nah, lebih pada tu jangan wasiat. Wasiat 50,000, jadi melanggari sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada sebab tu ada satu hadis. Nah, hadis sahih pada Bukhari dan Muslim. Nabi itu apabila dia masuk jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ziarah Sa'ad dan nak matilah. Dia kata, Rasulullah, dia kata, aku ni mu tahu belaka dah, aku ni orang ada duit. Inni zu malin, dia kata aku ni ada orang ada duit. Dan wala yarisuni illa ibnah, dan tidak boleh makan saka aku melainkan aku ada anak tina seorang. Jadi ya wasa kata anak tina yang makan tak habis dah harta ya ni. Nah, ni orang wasiat orang bab ni kan ni. Lepas tu dia tanya Nabi, afa atasaddaqu bi sulusai mali? Apakah boleh aku nak sedekah dalam bentuk wasiat lah akan 2/3 daripada hartaku, suan-sam. Kalau duit dah 100,000, sedekah boleh 70,000 atau 65,000, ya panggil 2/3 pula. Tinggal 30,000 lah kanak dia tu. Boleh ke tak? Dia tanya Nabi. Qala, Nabi kata, la, tak boleh lah tu, tak boleh. Islam ni sedap sung. Nah, cat molek, jelah molek Islam. Tak boleh. Qala fasyatru, jawab Sa'ad lagi, setengah boleh tak setengah? Tinggalkan anak tina aku setengah, aku nak wasiat setengah. Qala la, tak boleh setengah, tak boleh. Padahal anak tina seorang ya, harta banyak. Ni ayat Nabi timah tu, timah supaya timah mahdah benar. Qala fasulusu, 1/3 boleh tak? 3 soalan dah ni. Qala as-sulus, ya boleh 1/3 tak apa. Wal-sulusu kasur ya tak? Atau kathir pada satu riwayat. Sulus ni maksudnya banyak dah wasiat ni. Ni ayat Nabi ni. Kalau nak buat kebajikan, buat kau hidup ni. Habis sing mati baru nak buat wasiat ni, tak ada galak mana pasal bapah dah mati. Nabi kena nak turun saka kepada anak, anak boleh sihat, boleh gapo, anak ni sedekah kita pula. Itu Nabi nak belah ujung hidup, belah farak ni hidup, anak sedekah kita pula. Lalu dia kata wassulusu kathir. Nah, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya mung ni hai Sa'ad, jika kamu bahawa kamu tinggal orang-orang makan sakamu tu kaya-kaya, lebih baik daripada mu tinggal mereka itu miskin duk minta sedekah atau duk tupai orang. Molek mu anak mu ni segar, molek gagah molek. Lepas tu ingat ke mu. Tidak itu kalau anak mu miskin, ya ingat tak molek ke mu, pak aku ni tak tinggal kita kat aku. Jadi makna katanya wi kok orang kita ada. Tu jadi ingat lek tak molek kepada kita. Di situ ya penuh hubungi keluarga, penuhlah hubungi ingatan di antara satu kepada satu yang lain. Anak sak pula ya buatlah tu pula akhirnya ya penuh hubungi keluarga. Dia nak ada hubungi molek orang mati dengan orang hidup. Dengan sebab hubung orang hidup ni wasa kata harta ni hapak dia tinggal, mak dia tinggal ni, maka di situlah dia tu berdoa pada dia, pergi kubur lah, bergapalah,
waladun salihun yad'u lah. Dan itu di antara barang hak tak punah tu. Nah, sedekahun jariyah. Nah, sedekah jariyah kita kena ada juga sedekah jariyah. Lepas tu yang keduanya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat daripadanya, ilmu. Tiap-tiap orang ada ilmu, bukan nanti orang alim. Ilmu yang dapat manfaat ni, nah, tiap-tiap orang ada. Hajar wak bubur tak apa dah, hajar orang wak bubur pandang sahabat dia. Nak kali dia wak bubur makan boleh pahala kau orang jual hajar tu. Hajar wak kalau lemak ke apa, hajar wak lekah, hajar bergala. Tiap-tiap orang ada ilmu belakang. Nah, ilmu yuntafa'u bihi ni tak ada mesti kata kena ngajar ilmu tafsir, ilmu biasa-biasa ilmu agama atau ilmu tak ada agama pun tak. Ilmu ni kena saka, tak boleh buat susuk. Orang kita tak ada biasa susuk ilmu pada juga, tak boleh susuk ilmu. Sebab ilmu tu boleh pahala. Ilmu ni modal untuk kita lah syurga esok. Ilmu modal sah, bukan modal lalu dah. Lepas tu yang ketiga, waladun salih, anak salih, lelaki dan perempuan. Sebut kata waladun, lelaki dan perempuan yang salih. Nah, anak baik, anak juruh, yad'u lahu, yang berdoa baginya. Doa ke mak pak tak ada kena alain juruh dak. Waladun salih tak ada kata waladun alimun dak. Waladun salih, anak juruh. Juruh ni semaya 5 waktu jelah. Juruh dia panggil. Lepas tu doa tak ada payah Rabbi firli wali walidayya, sudah. Nah, apa Allahumma firli walidi, Allahumma firli walidati, jelah orang tu. Nah, warhamhuma kama rabbayani saghira. Benar-benar lah tu tak ada payah siapa. Tiap-tiap hari nak pakai berdoa ke mak pak. Kau ada 3 kali sehari. Kalau boleh 100 kali sepang kita berdoa kita tu lah. Mak pak sangat berhajat pada doa kita. Sebab dia bela kita nak panjangi hidup dia. Selagi orang hidup ada ke, panjangi hidup dia tak ada berhenti-berhenti lah. Waladun salih yad'u lahu. Nah, supaya dia ada hidup, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bayar mati anak dia doa. Supaya hidup tak mati dia. Nah, ya tak mati anak dia berdoa sama. Nah, tu kalau anak soleh lah. Kalau anak tak ada soleh, walau alim pun tak jadi, tak ingat. Anak alim tak pakai juga kalau tak soleh. Nampak tak? Nah, anak kaya tak pakai juga kalau tak soleh. Anak soleh saya pakai. Nah, anak soleh saya pakai. Sebab tu, maka marilah kita tu faham katanya cara kita nak bagi harta kita tu, iaitu kalau nak wasiat untuk lepas mati, jangan lebih pada sulus. Kalau nak wak berkata hidup, wak lagi, wak, tak ada masalah. Apa tak ada Nabi, tak ada lari, atau ada kata hidup, wak lagi. Ada pun wak kebajikan ke apa. Tapi bawa mati, ingat malak, bawa mati tu kita tak boleh tolong. Bakal hidup kita wak-wak macam cari pula kita anak kita. Nampak? Dan mati habis dah usaha kita, tak buah dah usaha kita. Habis tu jangan lebih pada sulus. Kalau kita nak wasiat untuk wakah ke gapo ke, sekat sulus ya. Nah, 2/3 lagi anak gagah anak pula. Anak lah sedekah kita boleh anak. Tengok orang Arab. Tengok orang Arab wak sejak kita ni. Nah, dia wak kepak dia ni. Nah, kepak dia. Jadi kita duk pakai sejak ni, klik kepala kepak dia. Tengok sebab tinggal anak gagah. Tinggal anak gagah ya, yang soleh. Setelah kita berdoa sama, nah, supaya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa sama doa anak. Allahumma ja'al awladi salihin mubarakin ila yaumiddin bi rahmatika ya Rabb. Allahumma barik awladi wa zurriyati ila yaumiddin. Ya Allah, berkati olehmu akan anak-anakku dan zuriatku sampai pada kiamat. Jadi duk berhubung sama. Kalau cicit cocok berdoa sama. Waladun salih ya doa sama tu. Nah, berhubung sama. Sebab tu kita pun kena berdoa. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li ajdadi wa li jaddati. Sama. Siapa bila-bila tu kita sampai mana-mana pun lagi. Nah, naik di siapa semua. Allah, Islam ni dia tak ada tepat nak jadi putus, nak jadi
Nak jadi belok ke tu belok ke ni, sengit tu sengit ni. Jadi apa? Boleh padi-padi semua ya tak. Ya orang kah ni duk nak kebajikan sangat kah hidup tak nak kebajikan. Ya tekah nak mati tu malah nampak apa mula tinggal anak susah pula. Nah, boy kat nak mati ni orang ni awak dia. Dia berasa kata dia berdosa nak buat gano harta dia sikit banyak. Yalah tu. Molek benarlah tu. Tapi jangan lebih daripada hak bomolek hak Islam tu. Nah, oleh itu siapa nak buat kebajikan, buatlah kau duk hidup. Kerana boy kita buat duk hidup, kalau luak harta kita cari pula. Allah Ta'ala beri rezeki lebih-lebih lagi. Allah Ta'ala perakan. Kalau kita syukur, Allah Ta'ala tambah. Waktu beri rezeki tak ada orang borah, lepas tu miskin tak ada. Tak ada orang borah miskin. Nah, kalau tak ada duit pun orang tengok dia tak ada miskin. Kalau orang borah, borah bukan arti kata masuk dalam arti kata lebih-lebih itu tak. Tapi orang selalu waktu beri duit, buat kebajikan ni, Allah Ta'ala perakan nak tambah semua. Bahasa yang tambah lek demo ada banyak lek kita ada sikit ni sedap lek kita lah. Kita waktu baik sikit sebelah kok. Allah Ta'ala perakan tambah 100 200 mai kita. Nah seni kau hidup tak apa, tapi bawa mati tu tak boleh lah. Mati sulus ya, 1/3 ya. Sebab demo tak boleh, demo tak boleh kubur lah. Nah sikit tu ya Islam dejam. Molek Islam dah. Kok kita kena berasa molek gitu. Nah patut hak molek sungguh. Kita tak boleh nak berasa molek bagi huduh. Apa tak? Berasa molek. Agama Islam agama molek. Allah Masya Allah sungguh. Tak ada agama dalam dunia ni mikir balah ni. Sebab hal ni bukan hak tak mikir. Hak Allah Ta'ala Al-Alimul Hakim yang mengatur. Bukan mengatur dengan fikiran tak. Mengatur dengan Al-Ilmu dia. Nah, Al-Alimul Hakim dia. Nampak tak tu? Maka tak ada tempat agama Islam ni tak molek. Lalu tutup fiqh ambil daripada hadis balah ni ya katakan sesengah tu dia tak seru sapas setengah, tak seru sapas sulus tu fiqh ambil daripada hadis ni. Dia kata jangan sapas sulus lah. Kalau ada harta 1,000 30,000 tak apa, tak apa sulus 30,000. Nah, tak apa sulus. Sebab Nabi kata wasulusu katsir. Nah 1/3 tu masuk lagi banyak dah. Ada jadi ia panggil hak temti lah tu kata. Jangan lebih beranding. Jadi lalu tu mereka ambil kuih tau. Jangan sampai sulus. Mereka ambil. Nah, qala al-fuqaha katanya in kana warasatul mayyit aghniya. Kalulah waris-waris hak mati ni kaya. Anak-anak sedekah belaka ada kereta 2-3 ada seorang-seorang misalnya, maka digalakkan bagi mayit bahawa dia tu penuhkan wasiat dia tu. Digalakkan orang mati ni nampak anak isni belaka dah. Witabti lu dah siapa sejak hak Nabi Wibna wis 1/3 pesan lu. Hartaku bagi ambil 1 bahagian daripada 3 bahagian wakaf pada Allah Ta'ala. Digalak pada orang mayat hak tengok anak dia seni belaka dah. Ya wak anak dia seni belaka. Allah Ta'ala rezeki anak dia seni belaka dah. Nah, digalakkan supaya penuh atra Nabi wi kepada seseorang mati nak pesan supaya wasiat bagi saka tu penuh molek sulus. Tapi ya kata kalulah seorang mati berasa kata anak dia tu berhajat pada harta dia banyak lagi, maka tak patut kata atau disunatkan digalakkan supaya kurang daripada sulus. Kurang senyana tak katalah. Nah kurang tapi nak ayat katanya ada wasiat belaka lah. Saya kena supaya puak itu ada wasiat belaka sikit-sikit tak apa dah. Supaya masuk dalam arti kata sunnah puak-puak as-salihin. Sunnah as-salihin ni ya wasiat sama kita aja. Kalau aku mati, ambil 1 setnen swansip kah? Nah, ataupun 10% kah? 20% kah? 20% tak pas sulus lagi. Ya sulus ni 32% lebih-lebih was sulus.
Nah, 33% lebih baru sulus. Harta aku 20% atau 10% aku jadi tolong jadi jariah. Aku jalan aku nak duduk dalam kubur nak makan hak tu. Nah, mana bagi kat anak setengah bawa bekal lah pasanya. Jariah-jariah ni bawa bekal masuk dalam kubur lah. Nah, sedekah jariah setengah. Nah, bukan setengah ya, 1/3. Nah, for kita insya-Allah we ada oleh wasiat. Wasiat ni tiap-tiap orang kena ada semua. Bukan nanti nak mati wasiat ni. Hidup molek-molek gini yang mati tak ada goyak kita yang nak mati lah itu. Kita ada lah diari kita ke dalam buk halus duduk dalam sorak-sorak kita. Goyak kepada orang kita kata ni ada apa berlaku ni wasiat dah. Nah, tapi wasiat jangan banyak tu lah. Sekadar-sekadar. Lepas tu kak orang hidup lepas dari kita cara ambil 10% bagi harta ya. Kalau 100,000 ambil 10,000 ambil 90,000 bagi. Tu molek belah tu supaya kita bekal 10,000. Lepas tu anak kita bekal untuk dia ada hidup pula. Sebab jangan ingat tak anak kita nak senang dah kita pun susah kena duk gini kena belanja kat kita pun. Kena belanja dan banyak nak gini. Nah, jadi kita kena ada untuk pasport kita tu. Nah, duk pasport kita, hak ada hidup duk wadah kau ada hidup. Tak mati tu, hak tu hosot-sot. Tak sot-sot wak. Kalau kita mati pak jadi lalu dah. Situ sekali yang kita tu kubur lah dah. Nah, hak kita buat ke hidup tu jalan dah tu. Jariah dah insya-Allah taala. Tapi masa dia lah kita nak iman cai kita tu nak ia diwasa yakin atau kita tu berbekas sungguh tu. Dia ada kata hak mati sungguh. Waktu baik kata kita. Nah, lepas tu tak ada tak bagi pun ya jadilah. Ya bagi. Memang tak jadi kita wasiat dah. Wasiat ni ada surat tulis saya molek. Ini moleknya bukan sekadar dalam surat saja. Kalau ada tok qadi, tok gapo, ada tok guru, kan wasiat di tok guru. Nah, ataupun orang-orang kita amanah, itu lebih molek lagi supaya anak kita tu selamat daripada mai nak tak berjalan amanah kita kepada dia. Dah gitu. Itulah Islam kita, umat Islam. Umat Islam, moleknya Islam ajar kita ayat 8 suruh kita ingat orang luar kata. Ayat 9 suruh kita ingat anak cucu kita. Nampak tak? Molek sangat. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Nah, itu dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Qawlan sadida kata ulama, qawlan adla kata yang adil, kata yang adil. Nah, hak ni lah barangkali kita kena terima kasih kepada puak-puak hak buat contoh dulu-dulu sedekahnya duit ke orang. Nah, orang mai semaya-maya bukan pia gape. Sedekah tu molek bukan makna upah semaya dak tapi sedekah. Cuma wahai sedekah lama-lama jadi upah. Tu jadi kok layak tu. Kalau nak sedekah tak ada masalah apa kepada anak-anak orang miskin ke apa tak ada semaya apa sedekah kuilah. Nah, ada tak budak-budak moyok-moyok bersedekah. Nah, tu kalau kita tujuan sedekah. Tapi kalau tak semaya tak boleh duit tu jadi upah tu. Bayar di upah tu jadi ada sesungguh demo kata tak berlagu tu lah. Tu kira ambil buat dia lah. Saya tak tahu juga benar lah tu. Demo bakal duk kecek lah tu dah. Tu. Maka kita jadi sedekah tak apa. Sedekah. Atas saya kita nak bekagi sedekah. Maka molek sedekah situ. Jangan nampak kata apa kepada orang tertentu berdoa. Nah, sebabnya tengok tak ada maya-maya ni ulul qurba wal yatama wal masakin tu hak tu seberat hak tu. Ada maning duhur lalak ni tak ada duit nak buat mana. Nah, wi kau buat duhur lalak. Hak gagah dah kereta sudah duit sangat. Ni hak kereta tu boleh duit banyak. Nah, la haula wala quwata illa billah. Minta maaf kalau mengganggu jiwa demo dah. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim yang jalan zalim. Hak ni balik orang hidup lah pula dah. Tadi pesan kat orang mati. Nah, ni pesan kat orang hidup. Orang mati dah. Ada apa ya tinggal anak yatim ceketek, anak yatim dia. Tak ada masalah. Dia pergi lah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebab dia waliullah dah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak duka cita dah tinggal anak yatim pun. Sebab anak yatim perakan, Allah Ta'ala perakan dah dia. Dia kerja untuk
Islam banyak dah, tinggal bekala ibadat dia banyak dah, maka dia tak ada duka cita dah. Dia tak takut lagi, la khaufun alaihim, tak takut ya bekal banyak sedekah jariah pada gapo, tak takut lah. Dan mana nak pasal dia kenal belaka dah, dan tabik belaka dah dia dah. Mai kereta dia pain pakai lepas gitu. Dia tak takut apa dah. Abang ya buat bajikan banyak, ngajar banyak, gapo banyak, Tuhan terima belaka. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, tak ada cita dah. Dia tinggal anak keluarga dia, ya cadar belaka anak dia, alhamdulillah segar belaka, ada belaka. La hum yahzanun. Ti aula, tu orang panggil aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu, siapa dia aulia Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu ialah orang-orang yang beriman dan orang yang takut pada Allah Ta'ala. Orang yang takut pada Allah Ta'ala, dua perkara sifat aulia Allah. Beriman sungguh, jangan ada syirik. Lepas tu takut pada Allah Ta'ala, sungguh-sungguh, jangan jadi nampak tak khabar pada Allah Ta'ala, takut. Khabar dengan rasa takut ni lah dia panggil kesan kepada iman sebenar, dan itulah sebagai sifat kepada aulia Allah. Allahumma ja'alna min awliyaika as-sadiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ning orang makan saka naik atas pula, orang makan harta naik atas. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Allah, mai pakat dengar, hei orang ada naik atas. Memang ikut gelecah masuk dalam ni. Sesungguhnya orang yang makan harta naik atas dengan jalan zalim, bermakna kata ada jalan makan harta naik atas dengan jalan tak zalim. Kita ngaji dah ayat dulu dah itu. Kita ngaji ayat dulu. Nah, kalaulah kamu tu miskin, makan boleh. Kalau kamu kaya, tak usah makan harta naik atas. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa kaya, maka naklah dia tu bersih daripada harta naik atas, jangan tepuh. Wa man kana faqiran, dan siapa fakir, tok fakir, pak tinggal, pak naik atas anak dia tinggal harta, maka ambil harta anak dia tinggal untuk nak bela cucu tu sekodas. Selama mana cucu tu tak ada balik lah, bawa siapa balik kena uya harta kan cucu dia lah. Tok ambil sekodas boleh. Sekodah ni labuk orang lah. Nah, labuk orang makan senyap mana. Kalau tok tu tak ada harta sikit abuk. Mereka kalau ada harta jangan ambil lah. Kalau ada harta masuklah kaya pula. Kalau ada hasil masuklah kaya pula. Nah, falyakul bil ma'ruf. Ma'ruf ni mana dengan qadar tertentu. Dengan qadar yang tertentu. Boleh makan harta ni atas bil ma'ruf. Tapi zulman, zalim tak boleh. Zulman tak boleh. Nah, zalim tak boleh. Zalim makan lebih pada kek. Nah, sepatutnya tok ambil 10 kek, yang pergi ambil siapa 12 kek. Tak boleh. Tak boleh. Boleh, zalim. Lebih pada kek zalim. Kek ada orang. Nah, zalim situ. Kalau makan jalan zalim belah mana? Allah Ta'ala sendiri royak. Bukan Nabi tak, bukan hadis tak, ni ayat Quran. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya dia makan, masuklah perut dia tu akan api neraka. Maka api tu Allah takutnya. Hei ibu duk cara naik atas, hei tok, hei pak saudara, hei pak sepupu, hei abang-abang. Nah, jangan makan harta naik atas lebih pada hak perlu. Lebih pada hak perlu. Maka api neraka. Allah. Maka api neraka ni berat. Auzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Lepas tu kata setengahnya makanlah dunia ni makan api dah. Hidup dia tu dia panas saya sama. Hidup dia dia penuh sama. Baik makan anak atas, harta anak atas. Dan dunia ni berapi sama hidup dia. Supaya orang makan barang panas sama. Wa sayaslawna sa'ira. Akhirat selagi dipermasukkan, selagi mereka itu masuk api neraka pula. Dunia makan api, akhirat masuk neraka. Na'udzubillah. Saya selalu ni akhirat esok. Kata setengah makan api neraka, duduk kubur. Kalau duduk kubur tu api penuh dalam mulut dia. Nah, na'udzubillahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. La ilaha illallah.
Tak ada kena baca hadis. Walaupun hadis banyak. Makan harta anak yatim. Tapi pada ayat Quran ni, pada hak Tuhan, tak kena dengan hak Nabi lah. Hak Nabi tu teruk lagi hak Nabi. Nah, lalu tu, kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia bela sungguh. Sabah ni nanti mata putih, tak pandai kata apa, umur setahun, umur 2 bulan. Orang duk makan harta dia, yang nak kata apa Allah Ta'ala, bela. Makan harta lapis ni kak, temu. Na'udzubillah min dhalik. Batulah Allah Ta'ala kuasa menjaga orang dhaif. Nah, Allah Ta'ala jaga dua. Nabi kata, hendaklah kamu beringat daripada harta 2 manusia yang dhaif. Satunya harta retina, 2 harta anak yatim. Al-mar'ah wal yatim. Jangan kita buat gaduh. Retina juga, yang lain juga. Nah, tu. Makan harta retina tu kat masya-Allah. Kriak-kriak retina kita tu duk pokok harta dia. Dalam belakang tu. Dalam hadis Nabi SAW. Patut harta ni yatim. Retina nak bela tak boleh. Nak bela tak boleh. Tok laki nak buat lah mana. Abang nak buat lah mana. Dia adik tina. Engkau mau cah belicing misalnya. Atau kakak tina. Na'udzubillah. Jaga orang lemah. Terjaga. Allah Ta'ala ni bela orang lemah. Islam bela orang lemah. Surah An-Nisa. Wah, ustaz surah lu dah. Semua ni nak bela orang lemah. Pokpong orang on air. Nak pokpong orang on air. Nampak tak tu? La ilaha illallah. Sebab tu masyarakat Islam ni amai tak ada orang nak susah dalam Islam. Sebab baru susah, Allah dak liyah dah. Allah dak sekali dengan dia. Nah, nak menikah, tak boleh buat menikah lebih dapat. Kalau nak nikah dua kena orang adik. Jadi Allah Taala bela dia orang tino, bela sungguh-sungguh bela. Tu dia. Jadi tiap-tiap yang lemah Allah Taala ada di belakang sama. Jaga sama. Maksudnya Allah Taala tu mari duk pokpong dengan gapada dengan rata bandung dia, dengan kot mai dia, dengan rabiak dia, dengan kamnuk dia, yang wari belakang, Ini Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang lah ni, orang makan api neraka dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Satu hadis daripada Sahih Muslim, hadis Mi'raj, okay? Kita biasa dengar Mi'raj ni faedah Mi'raj kan. Hadis Mi'raj ni masuklah bulan Mi'raj dah, bulan Rajab dah ni. Dia kata pada malam tu aku nak berjumpa dengan satu orang lelaki. Yang mana dia tu duk akak batu daripada api neraka. Lepas tu dia tu capak masuk dalam mulut dia tu. Masuk dalam api, batu api masuk dalam mulut dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu orang lelaki dia pikul batu, batu daripada api, satu kumpulan lagi tu nganggung mulut. Ni ambil buh dalam mulut dia, ambil buh dalam mulut api. Malam Mi'raj tu Nabi nampak gambar belah tu. Masuk ke mulut, tubik ke punggung api tu. Masuk ke mulut, tubik ke punggung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. A'udzubillah min dzalik. Aku tanya Jibril, nampak keadaan gambar belah tu nampak, Nabi duk nampak. Ni hadis sahih lah, bukan hadis dongeng ni. Ya Jibril, man haulai, siapa dia hak ning? Takutnya Jibril, puak ano ni bahan ni gambar lah ni. Qala alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nahra. Jibril jawab, ialah orang yang makan harta anak yatim ialah zalim. Sesungguhnya mereka itu makan dalam perut dia akan api neraka. Tu dia. La ilaha. Ini hadis rawahu Muslim, yang keluar daripada Muslim Muslim. La ilaha. Kalau pentingnya benda ni benda yang molek, riwayat yang boleh terima, dan banyak lagi hadis-hadis sakut dengan gambar-gambar orang yang makan anak yatim. Kerana makan harta anak yatim masuk daripada
dosa besar hak jelas, hak ittifaq dalam hadis sahih, iaitu 7 dosa besar. Di antaranya makan harta anak yatim ke, ijtanibu sab'ul mubiqat, jauhilah daripada 7 perkara yang bala besar. Gapo dia? Syirik, sihir, bunuh diri yang diharam oleh Allah tidak dengan benar, makan riba, makan harta anak yatim, dan lari dalam peperangan. Lari perang ni, duduk dalam perang ni, lari perang tu masuk dalam dosa besar. Itu 7 perkara dosa besar. Ada satu laginya iaitu apa dia, kata ke orang, kata berzina sedangkan dia tak ada zina sekali. Tuduh ke orang berzina, tuduh orang Islam yang beriman dengan berzina, dia panggil dosa besar belakang. Alhamdulillah min dzalik. Oleh itu maka ikhwan yang semulia sekalian, kita tengok di ayat-ayat seperti ini sangat-sangat berasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat takut. Masa tu salah puak-puak sahabat tu pakak takutlah. Lepas pada dengar hak tu juga ayat ni turun, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman ni. Maka kelek dia ambil dia yatim tak suku, harta ya tak sebelah, nanuk nasi ya suku, nasi ni suku. Nak suku bih, wak dapur suku, gapo suku, takut jadi masuk makan harta ni yatim. Lalu tu lah. Susahlah anak yatim. Mana payah nak makan tak sedap lah anak yatim, duk sorang dia makan, sorang dia ni tak boleh makan. Takut berjumpa dengan anak yatim, takut kesalah. Jadi bersangat ke atas mereka itu berdoa. Maka pakat duk kecek, dia mau tu klik bagi cakap bagi dah buat ya. Dia mau ni bagi dah, dia mau ni belah dah, wak dapur suku dah tak boleh duk ni dapur hak Yusuf. Halo Yusuf. Tapi takut nak makan hak Yusuf. Harta Yusuf suku. Tak suku. Lalu tu turun ayat suku pula. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka itu tanya mengenai anak yatim. Molek tak jadi suku sakak gitu. Tak boleh tak berah dia, berah kita, dapur dia, dapur kita tak se, dapur tular pun tak apalah. Tapi hak ni apa dia puyuk dia, berah dia ini boleh kedak lah tu. Qul kata olehmu islahul lahum khair. Iaitu kita wa'i molek-molek bagi mereka itu lebih baik. Bukan mana siapa kena becek puyuk dak sebab boleh makan dalam bentuk yang makruf boleh, bukan siapa tak boleh sutai berah tak boleh, bukanlah tu. Sengaja nak makan harta nak yatim dengan nyala zalim tu, hak tu tak boleh. Siapa bercampur sikit sebanyak tak apa, lalu itulah ya klik fa khalatu ta'amahum bi ta'amihim. Maka dia campur makan ni tak apa, wa syarabahum bi syarabihim. Dia tu hipung makan ni adik pakai dapur tular lah tak apa, dapur tular tak apa. Tapi bukan siapa tangga, jangan duk mikir nak makan harta ni yatim, hak tu tak boleh sama sekali. Waktu tu pandai-pandai lah, jangan berdoa situ, berdoa sini. Kenapa tak ada orang nak tengok harta ni yatim dipunuh iblis belah lah. Dengan sahabat kita takut sikit ambuk nak tepuh tu, widuk islah tu lebih malah, islahul lahum khair. Beki tu ini molek, wa'wi di molek tu adalah khairun, adalah baik. Itulah lebih kurang dah. Hari ni kita tu sekarang ni dulu. Kita masuk ayat pada saka pada minggu depan insya-Allah taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil wa huwa a'lamu bis shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.